dulu cakapnya mulut tak ada insurans takaful. Ni ikut sedap je cakap tu. Said Muhammad. Maka lepas-lepas dia balik tu, dia berbahasa sikit, bercakap tu dia fikir dulu percakapan itu jadi pahala ke, jadi dosa ke. Yang keduanya, dia berubah jadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia. Said Muhammad, dia rajin untuk solat berjemaah. Sebab kat sini dia boleh jalan, dia duduk tengok tu, dia punya step dekat handphone dia tu, sekali-sekali berjalan sampai sehari-hari 15,000 kaki, 15,000 steps, Masya Allah, 17,000 steps. Macam ni apa, bangunan 7 tingkat 8 tingkat macam tu. Tapi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, balik dekat sana sebulan tak pergi masjid. Orang tanya, apa lama abang tak pergi masjid ni? Dia kata baru balik umrah. Habis tu ada semayang kat sana, satu semayang pun dah 1,000. Dia kata cukup lah cover tu. Tak pergi masjid lama tu. Dan tak, sebenarnya bila kita dapat umrah yang mabrur, umrah yang mabrurah yang diterima oleh Allah, antara dia ialah kita berubah. Kita boleh nampak perubahan sikap kita, perubahan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Pada yang ketiganya, kita hilang sifat dengki. Kita dah hilang sifat iri hati kita kepada orang lain. Orang-orang dapat nikmat, orang dapat kelebihan, kita dah tak rasa pelik, tak rasa macam dengki, tak ada apa-apa. Itu rezeki dia, rezeki aku ni nantilah Allah bagi. Tapi kalau kita balik nanti, mulut kita pun masih lagi macam mana kita sebelumnya. Ibadat kita pun tak bertambah, kita sama saja macam sebelumnya. Bahkan sifat kedengkian kita sama manusia yang lain tu masih membuat-buat, masih ada. Kita takut-takut umrah kita tu umrah yang tidak diterima oleh Allah. Kita belanja duit yang begitu banyak, tapi balik-balik kita tak ada apa-apa. Maka tuan-tuan, semua kita ikhlaskan amalan umrah kita ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Elakkanlah kita daripada kita duk merakam video-video, ambil gambar waktu kita sedang buat ibadat. Lepas ibadat tu tak apalah, tuan-tuan dah siap dah minum teh, Syai Halib tu minum teh, lepas tu makan es krim apa semua. Lepas pada tu okey lah, tuan-tuan ambil lah. Said Muhammad, tuan-tuan ambil lah gambar banyak mana pun. Tapi waktu kita sedang tawaf, waktu kita sedang sa'i, kita tak payahlah tunjuk-tunjuk kat orang. Kita takut-takut nanti kita dapat pujian-pujian tertentu, kita akan rasa kita riak, demai dalam hati kita. Kita rasa aku punya kelebihan, aku dapat macam ni, orang lain tak dapat apa semua. Akhirnya kita dapat tawaf saja, kita dapat sa'i saja, tapi kita tak dapat pahala. Itu tak mau. Kita buat ibadat bukan nak tunjukkan siapa-siapa. Orang tak tahu siapa pun tak apa. Yang paling penting Allah tahu apa kita buat. Dan saya yakin orang dekat sana semua dah tahu dah kita pergi umrah. Hari tu waktu dekat flight tu dah post 13 keping gambar dah dekat Instagram tu. Ni semua pekat, semua duk tengok, nak pergi umrah, semua pekat doa sampai punya banyak doa. Orang tahu dah kita pergi umrah. Jadi waktu kita sedang melaksanakan ibadah umrah tu, tak payahlah cerita ke orang. Tak payah cerita ke orang pun tak apa. Orang tahu dah kita pergi buat umrah dah. Sallallahu alaihi Muhammad ni, tuan-tuan, jaga. Sebab apa? Sebab kita takut nanti hati kita ni susah nak jaga. Bila hati kita tak terjaga, tuan-tuan, kita takut nanti amalan kita jadi sia-sia. Yang tu kita tak mahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas bila tu tak apa dah. Lepas bila tu, tuan-tuan, dah habis umrah, dah siap dah bertahallul dah. Dah gunting rambut semua siap dah. Lepas tu pun ambil lah gambar satu depan Kaabah ke, post kat dalam tu. Alhamdulillah, kami telah selesai melaksanakan ibadah umrah apa semua dah. Tak apalah, saya pun okey lah macam tu. Walaupun saya pun taklah nak encourage sangat buat macam tu. Lepas saya pun nak cerita ke orang dah siap pun kan. Tapi dah nak bubuh juga. Tak apalah, ambil gambar selepas dah siap, semua dah complete dah. Ambil lah gambar sekeping nak tunjuk abang, anak cucu tengok ni. Said Muhammad ni, ayah ni kat sini, ni ibu kat sini, ni nenek kat sini, atuk kat sini. Tak apalah, simpan buat kenang-kenangan. Tidak ada masalah, insya-Allah. Cuma waktu ibadat saya pesan tak payahlah. Nanti tuan-tuan akan tengok nanti. Waktu kita tawaf ni, tuan-tuan akan tengok ada orang buat live. Ada orang buat live Facebook, ada orang buat live TikTok kan. Assalamualaikum tuan-tuan, ni sekarang kita sedang pusingan kedua tuan-tuan. Pusingan kedua ni, alhamdulillah. Nampak kan, Masya Allah, begitu ramai orang ni, syukur pada Allah semua. Yang kita dah pusingan berapa, dah tanya kawan dia, lupa dah. Jadi tak payahlah. Waktu kita tengah buat ibadat, kita semayang pun tak pernah buat live tak depan kamera dekat depan kita kan. Sama juga kata Nabi SAW, tawaf itu seperti mana semayang. Cumanya dia boleh bercakap, tapi bercakaplah dengan percakapan yang baik-baik. Jadi bab-bab hukum berkaitan dengan tawaf dan sa'i ni, saya yakin tuan-tuan pun dah belajar dah sikit-sikit, semua sikit hari tu ni. Ini cuma praktikal sajalah. Jaga bahu kita. Lagi satu, orang lelaki-lelaki ni kan kita ada dua jenis Sallallahu alaihi Muhammad pakai ihram. Satu kita buka bahu, satu lagi kita satu itibak, satu lagi kita tutup bahu kita. Tuan-tuan, jadi ingat saya nak pesan ni, buka bahu ni hanya pada waktu tawaf sahaja.
waktu tawaf sahaja buka bahu. Waktu habis saja tawaf 7 pusingan selesai, nak solat sunat tawaf boleh tutup bahu dah. Makruh kita solat dalam keadaan bahu masih terbuka. Sa'i pun sama, sa'i pun tak payah buka bahu. Buka bahu ini hanya pada waktu kita bertawaf sahaja. Itu pesan tu. Itu lupa tengok kawan-kawan tu buka lagi waktu solat, tu lupa tutup bahu, tutup bahu. Nampak sangat kita tak ikut kursus itu, kursus umrah tadi. Jadi insya-Allah saya cuma tu di antara pesanannya, jaga pantalan ihram, jangan duk cabut-cabut rambut. Nanti bila buka kain ihram, kan kita sampai awal, kita dah duduk dalam ihram dah. Kita duduk dalam ihram dah. Sampai-sampai lagi nak buka kain ihram dulu boleh tak? Boleh. Ustaz rasa saya nak mandi dulu Ustaz, boleh tak? Boleh mandi. Cuma hati-hati. Jangan duk shampoo rambut lagi. Kalau boleh tak payahlah duk sikat rambut. Kita dah biasa sikat rambut, nak jaga remoh depan tu. Kan? Saya nak tarik remoh tu bagi tinggi-tinggi sikit. Apa semua tak payahlah waktu dalam ihram ni. Jangan sebab takut lagi perbuatan kita tu menyebabkan gugur rambut. Gugur itu atas perbuatan kita, bukan tak sengaja tu jadi sengaja pasal kita sikat rambut. Tapi kalau kita duduk jalan-jalan apa semua terkena apa tengah angin tu, tiba-tiba jatuh 2-3 helai tu, jangan duk pergi cari pula. Lepas tu lagi baru tengok kat mana ke dalam kain aku ni kuat ada selai 2 rambut. Ustaz nampak, macam mana boleh nampak tu? Saya cari Ustaz, saya teropong tengok ada 2-3 helai. Tak payah teropong, sampai-sampai tuan-tuan buka saja kain ihram tu, tuan-tuan kibas-kibas dah. Kibas tu. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan tidur baring lagi, tuan-tuan bangun baring tu, tuan-tuan kibas bantai tu. Jangan pergi cari-cari. Kalau tuan-tuan nampak selai 2 yang jatuh secara tak sengaja, tuan-tuan ambil lah 5 rial, tuan-tuan pilih sedekah dekat tu kawan yang duk jual pula, kawan yang duk sapu-sapu sampah apa semua tu, bagilah kat dia tu. Yang jatuh tak sengaja tu tak apa. Jaga jangan duk korek hidung kan. Jadi waktu kita jangan duk korek hidung ni lah, dia gatal hidung semacam. Gatal macam ada oh dia gatal lah Ustaz. Waktu suruh pun kata, tuan-tuan kita dah naik ihram dah, kita dah tutup, kita dah pakai ihram, jaga nak. Oh tu dia memang gatal. Dia gatal kat ketiak, dia gatal kat hidung lah, dia gatal semua. Memang perangai dia macam tu. Jaga elok-elok. Saya cuma kemudian bila dah masuk ihram, jaga tengok pakaian. Yang lelaki-lelaki ada pakai underwear lagi. Ataupun Pak Haji dia jenis tayak melekat atas kepala. Kita Ustaz, okey settle lah Ustaz, semua dah tanggal Ustaz. Tu atas kepala tu apa? Kopiah. Terlupa. Lepas tu orang perempuan, orang lelaki dan orang perempuan jaga jangan tutup kepala. Selat ada semua orang lelaki jangan tutup kepala. Orang perempuan yang pakai hand sock jangan sampai tutup bahagian atas. Atas ni jangan. Dia pakai hand sock, ini tak boleh ni. Macam ni tak boleh ni. Dia tutup bahagian atas. Dia sampai dekat pergelangan tangan saja. Ini pun kena jaga, kena buka. Tu dia antara dia pantalan ihram. Sambil kita duduk ihram tu, jagalah mulut, banyakkan berzikir, banyakkan bertalbiah, banyakkan berselawat, elakkan daripada bercakap-cakap perkara yang tak sepatutnya. Tak suruh sibuk sangat dengan urusan orang lain kan. Sampai-sampai duduk tawaf tu tengok tu apa tu berjalan macam tu, awak dia pegang lagu tu. Ni tengok-tengok duduk sembahyang tu, habis-habis sembahyang Ustaz, saya tengok dia tu Ustaz, dia tengah sembahyang Ustaz, dia saat dia bagi kawan tu, saat dia cuit kono, saat dia angkat telefon. Lepas tu kita sembahyang kan, saya tengah sembahyang Ustaz, saya duduk tengok dia. Yang duduk tengok dia pasal apa? Ini kita duduk sibuk dengan urusan orang. Tapi lah tuan-tuan, macam-macam kita duduk kat sini, kita akan jumpa dengan macam-macam perangai orang. Dia merupakan salah satu ujian dekat diri kita juga. Maka perbanyakkan istighfar, banyakkan selawat, sibukkan diri kita dengan urusan zikrullah supaya kita tak disibukkan dengan benda-benda yang melalaikan. Min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda elok Islam seorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tak ada faedah untuk dia. Tambah-tambah kita duduk dekat dalam sedang dalam ihram ni, insya-Allah. Tuan-tuan, saya selamat, mudah-mudahan umrah kita diterima oleh Allah. Tuan-tuan yang dah selesai lagi satu round, esok Nabi buat lagi sekali lah Ustaz, teringinlah Nabi buat umrah lagi sekali. Nanti kita boleh, kalau tuan-tuan kita ada lawatan yang mana yang kita akan pergi ke miqat, kita akan bawakan ihram kita besar. Bawa lah, jangan tak bawa rugilah. Tak maulah Ustaz, Allah bukan selalu nak main, sekali-sekali je buatlah, bagi jadi. Kemudian rasa macam waktu tak ada apa-apa lah, tak ada ziarah apa, Ustaz kita dah pergi sendiri boleh tak? Boleh. Kita ambil bas, kita ambil taksi, kita pergi miqat dekat Tanaim. Kemudian salat Jumaat kita buat umrah sendiri pun boleh, tak ada masalah apa.
Cuma kali pertama ni kita pergi ramai-ramai supaya kita dapat panduan. Terutama yang first timer, dan tengok dulu, observe dulu, perhati elok-elok. Saya selalu pesan, bila kita duduk kat sana, kita dapat umrah, banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Waktu kita tawaf tu mustajab doa, waktu kita sa'i tu mustajab doa, waktu kita solat, waktu kita duduk depan Kaabah, banyak tempat mustajab doa. Tapi tahu apa yang kita buat? Kita disibukkan dengan buku tu. Kita disibukkan dengan buku tu. Ada sekali saya buat jemaah sekali, tuan-tuan. Kita sampai depan pintu masjid, masuk masjid tu, saya berhenti dulu kat situ. Tujuan dia, saya nak tunjuk ni landmark. Berhenti aja. Okey, tengok ni pintu 81 contohlah. Pusing belakang tengok. Ni nampak dah ni tower ni. Ni nampak ni apa ni. Inilah laluan masuk ni, laluan keluar kita. Nanti sekali kalau kita nak keluar balik lagi ni, cari yang ni. Tuan-tuan, dalam kita duk cerita tu, dia ada seorang jemaah tu, dia sibuk duk baca buku tu. Kita berhenti, dia tak berhenti. Dia terus je dekat ke depan, Tuan-tuan, hilang terus. Kita tawaf sa'i duk kalau cari dia. Pasal apa? Dia tak tahu hilang ke mana. Pasal apa? Sebab tu sibuk dengan buku dia. Tuan-tuan, doa tu bukan ada kat buku. Doa tu ada dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa? Minta. Tuan-tuan nak apa? Minta sungguh-sungguh. Ulang-ulang minta pun tak apa. Sebut-sebut dalam bahasa Melayu, tak apa, tak batal tawaf sa'i tu. Ni, ya Allah tolonglah aku, ya Allah ni, ya Allah bantulah aku ni banyak dosa lah, ya Allah ampunlah dosa aku, kalau kau tak ampun dosa aku, siapa nak ampun dosa aku, ya Allah. Allah ampun dosa mak ayah aku, ya Allah ampun dosa anak-anak aku, ya Allah. Tu anak aku seorang tu, ya Allah, buat perangai tiap hari tak tahu nak buat macam mana, ya Allah. Mengadu kat Allah itu. Mengadu kat Allah sepanjang-panjang kita tawaf, sepanjang-panjang kita sa'i, dan berdoalah pada Allah, insya-Allah Allah akan makbulkan doa-doa kita, insya-Allah. Ingin sibukkan benda lain, tumpukan untuk ibadat, fokus pada ibadah. Dan salat Muhammad. Nanti lepas kita selesai, atau nak pegang handphone, atau nak apa sebagainya, atau buatlah. Tapi dalam waktu tawaf, dalam waktu sa'i itu, tumpukan untuk ibadah. Elakkan daripada kita dilarakan dengan Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, WhatsApp, semua tu. Relaxan. Lagi lepas tu baru kita cerita balik, insya-Allah. Boleh tak? InsyaAllah. Okey, nanti dah masuk, kita niat lagi. Kemudian tuan-tuan, bila niat ni, tuan-tuan banyakkan talbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nak tuan-tuan baca macam tu ya. Tuan-tuan tak menyanyi pun tak apa. Saya duk menyanyi pula. Soal labbaik Allahumma labbaik. Pula lagu Raihan pula dah. Boleh insya-Allah. Mudah jadi manfaat, wallahu a'lam.